mungkin yang lain, ada orang lain menderita ataupun menerima dugaan yang lebih hebat daripada kita. Saya rasa anda juga pernah mempersoalkan atau merasa seperti apa yang pernah saya lalui dan saya rasai. Dan bersama saya ketika ini adalah seorang bapa saya kira cukup bertuah kerana diberikan satu anugerah dalam bentuk ujian yang sukar untuk kita gambarkan dalam perkataan. Cik Hassan Suyud yang sekarang ini memiliki anak berusia 14 tahun, sekarang mengidap penyakit cerebral palsy, CP. Jadi Cik Hassan, terima kasih kerana datang. Boleh tak Cik Hassan kongsikan dengan kami perkembangan Waqif dan saat bila dan ketikanya Cik Hassan dan keluarga kenal pasti Waqif mengidap CP? Okey. Episodnya bermula apabila Wazif yang berumur 40 hari dimasukkan ke hospital dan kekurangan oksigen untuk sampai ke otak. Selepas daripada itu bermulalah episod keluar masuk hospital. Tetapi kami dapat diagnosis yang nyata apabila dia berumur 10 tahun semasa kami di Florida, US lah. Jadi doktor di situ mengesahkan bahawa penyebab kepada keadaan cerebral palsy CP Atiq Wazif adalah kerana kekurangan oksigen semasa dia berumur 40 hari. Okey. Jadi sekarang Atiq Wazif sudah berumur 14 tahun, alhamdulillah. Daripada keadaan tidak mampu untuk bergolek, sekarang sudah pandai berjalan, Alhamdulillah. Daripada keadaan hanya boleh minum susu menggunakan botol, sekarang sudah boleh mengambil secubis roti, masukkan dalam mulut dia dan mengunyah. Dan sangat-sangat menyeronokkan kembara bersama Atiq Wazif sebenarnya. Wow. So cabaran itu dikira sebagai menyeronokkan. Tapi bagaimana Cik Hassan menerima berita sebegini? Saya rasa bukan mudah untuk kita terima hakikat bahawasanya anak darah daging kita diuji, diduga sedemikian rupa. Amat sukar di peringkat permulaan. Dari tarikh 40 hari Atiq Wazif berkeadaan sebegitu, yang sepatutnya kita melihat perkembangan bayi yang meningkat tapi perkembangannya menurun sehingga umur 3 tahun. Walaupun pada waktu itu memang kalau dia sakit kita akan bawa ke hospital. Memang saya akan sentiasa bersama dengan isteri saya untuk bawa dia ke hospital, ke tempat-tempat perubatan. Kita mencari apa punca penyakitnya dan bagaimana kita nak mengubatinya. Tetapi pada waktu itu saya rasa saya belum begitu redha dengan keadaan Wazif yang sebegitu. Tapi kita berada dalam denial mode, dalam mode yang mengatakan mungkin ini satu saya bermimpi, ini bukan realiti ni. Wazif esok dia bangun dia akan baik. Dan satu lagi kesukaran yang saya alami ialah kita tidak dapat mengenal pasti punca sebenar penyakitnya. Maka kita tidak ada satu kaedah perubatan yang tepat untuk mengubati penyakit tersebut. Selepas umur 3 tahun, pada waktu itu adalah satu titik tolak yang mana saya harus terlibat secara sepenuh masa menelusuri kembali rehabilitasi untuk Atiq Wazif. Bermulanya proses rehabilitasi ini macam memang sesuatu perkara yang sangat besar dugaannya. Tapi kalau sekarang ni saya melihat kembali ke belakang, dia satu perjalanan yang sangat-sangat menyeronokkan. Dengan banyak perkara yang saya jumpa, dengan banyak ilmu yang saya dapat timba. Jadi 3 tahun, saat dan momen yang macam mana tu hingga membuatkan Cik Hassan, okey, inilah masa saat dan ketika saya redha Wazif begini? Mesti ada suatu kejadian berlaku. Satu hari saya balik daripada pejabat dalam pukul 2:30 tengah hari dengan segala permasalahan di pejabat. Maka saya balik ke rumah, dia terlentang di ruang tamu, saya duduk bersila. Itulah kali pertama mata dia tengok mata saya. Kita ada eye contact walaupun hanya sebentar. Dan seolah-olah hati saya berkomunikasi dengan hati dia. Tidak ada verbal communication. Dia tanya saya, Pak, macam murung je hari ni. Saya kata, betul lah, dekat office ada banyak masalah.
Dan seolah-olah saya mendengar, hati saya mendengar, bukan telinga saya mendengar, hati dia berkata, Pak, Bapak ada tangan kaki, boleh drive kereta besar, rumah besar, isteri cantik. Saya ni tergolek je, Pak. Allah. Ha.